Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi perbincangan kita di bawah topik ataupun perbincangan minggu yang keempat. Kali ini kita akan bincangkan tentang kepelbagaian motivasi dalam diri pelajar atau dalam diri individu. Apakah maksud motivasi? Motivasi adalah satu kuasa yang menjana dan mengarahkan satu tingkah laku. Kalau kita lihat motivasi ini adalah lebih kepada satu drive ataupun satu perasaan, satu rasa untuk kita melakukan sesuatu secara ringkasnya. Jadi sebenarnya motivasi ini sangat penting dalam diri seseorang untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita istiqamah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam tugasan dan kerja buat kita seharian. Motivasi dalam pembelajaran bermaksud ada galakan, ada dorongan, sama ada daripada luaran ataupun dalam diri pelajar untuk melakukan pembelajaran, melakukan aktiviti pembelajaran untuk mencapai sesuatu yang diingini dalam pembelajaran kita. Seterusnya, motivasi terbagi kepada dua puncanya. Yang pertama, motivasi dalaman. Yang kedua, motivasi luaran. Contohnya, motivasi dalaman adalah apabila satu dorongan ataupun kita katakan drive ataupun perasaan yang mendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu berpunca daripada dalam. Yang ini kita panggil sebagai motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi yang luaran adalah berpunca daripada luar yang menyebabkan motivasi itu tercetus ataupun terbentuk. Contohnya, motivasi luaran itu kita inginkan sesuatu ganjaran. Kenapa kita berusaha keras dalam pembelajaran? Kalau sekiranya kita inginkan pencapaian yang tinggi, kerja yang baik, kita inginkan peluang pekerjaan yang baik, keputusan yang baik, kita inginkan pujian, kita inginkan penerimaan masyarakat, yang itu adalah faktor luaran yang mendorong kita untuk melakukan motivasi untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam pembelajaran kita. Kalau sekiranya soalan diberikan kenapa kita belajar, sebabnya kita inginkan sesuatu, kita nakkan kepuasan belajar, kita nak memenuhkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, yang itu adalah motivasi yang berpunca daripada dalaman. Secara jujurnya, motivasi dalaman itu adalah lebih lasting, lebih lama, lebih bertahan daripada motivasi luaran. Kerana apa? Kalau sekiranya motivasi luaran itu kita sudah capai apa yang kita hendak, so motivasi untuk belajar itu sudah makin pudar dan semakin hilang. Tapi andai katalah motivasi itu berpunca daripada dalaman, contohnya kita datang belajar sebab kita nak menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat. Tambahan pula kita belajar lagi, kita datang belajar ni, kita menyahut apa pandangan ataupun galakan dalam Islam yang menggalakkan umat supaya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Berdasarkan kepada itu, kalau kita pegang tentang motivasi itu, kita nak menjadi seperti seorang orang yang berilmu pengetahuan macam para sahabat, para ulama. So, motivasi untuk kita menuntut ilmu itu adalah lebih lasting lagi. Kerana apa? Dia berpunca daripada dalaman. Daripada yang sekalian, kita sambung lagi. Ada 8 jenis motivasi menurut Sofyan, Mustafa dan Nurin. Yang pertama, motivasi tugas. Yang kedua, motivasi aspirasi. Ketiga, motivasi persaingan. Yang keempat, motivasi afiliasi. Yang seterusnya, motivasi kecemasan. Motivasi menghindar. Motivasi penguatan. Motivasi terarah. Kita lihat yang pertama, apakah dia motivasi tugasan? Motivasi tugasan itu dia muncul ataupun dia wujud bila mana kita ada tugasan yang nak kita buat. Contohnya, ada assignment, ada due date. So dekat situ kita termotivasi untuk menyiapkan tugasan-tugasan tersebut. Jadi, kenapa ada motivasi untuk
membuat satu perkara sebab kita telah diarahkan ataupun ada tugasan yang hendak kita selesaikan. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada dalam kelas macam mana sebenarnya motivasi tugasan ini, motivasi tugas ini boleh kita gerakkan dalam kalangan pelajar kita. Bila mana kita merancang satu tugas untuk pelajar kita dan pelajar kita akan buat tugasan itu, dan kemudian lebih bagus lagi kita buat bersama-sama pelajar. So, pelajar pun termotivasi untuk menyiapkan tugasan itu bersama-sama. Baiklah, seterusnya kita lihat motivasi aspirasi. Motivasi aspirasi ini diwujud bila mana ada perasaan pelajar itu dia nak berjaya. Jadinya kalau kita lihat, biasanya aspirasi ini di sekolah kita akan ceritakan tentang kejayaan, kita akan ceritakan tentang kekayaan, kita akan ceritakan tentang orang-orang yang berjaya dalam hidup ini, supaya pelajar dia termotivasi untuk menjadi individu tersebut, ataupun terpanggil pelajar yang cemerlang datang ke sekolah bercerita tentang kejayaan-kejayaan yang boleh memberi aspirasi kepada mereka. Kita tanam dalam diri mereka bahawa mereka juga boleh berjaya dan sebagainya. So, individu itu dia akan termotivasi disebabkan oleh aspirasi yang telah kita bawa ke dalam bilik darjah itu. Tambahan pula, kalau seorang guru yang memang guru yang berjaya cerita tentang perkara-perkara kejayaan, so anak murid kita akan sentiasa positif dan ingin berjaya. Seperti mana ada satu pepatah, dia kata success breeds success. Jadi kejayaan itu akan menghasilkan kejayaan-kejayaan yang lain. Sebagai satu contoh. Baik, seterusnya kita lihat motivasi persaingan. Ada pelajar kita yang termotivasi ataupun ada individu yang termotivasi disebabkan oleh persaingan di dalam sama-sama mereka. Contohnya kita buat kuis, kita buat pertandingan antara lelaki dengan perempuan. So, mereka bersaing sama mereka. Untuk motivasi persaingan ini, ada negatifnya dan ada positifnya. Ada pelajar yang tidak minat untuk bersaing, ada pelajar yang memang persaingan itu menjadikan dia mantap ataupun menjadikan dia semakin berusaha untuk berjaya mengalahkan rakan-rakan yang lain. Bagus juga kalau kita boleh bawa motivasi persaingan ini dalam kelas, tetapi kita perlu ingat, sekiranya motivasi persaingan ini berlebih-lebihan tanpa kontrol, so dia akan membunuh pesaing-pesaing yang lain, sehingga kan mereka rasa mereka tidak mampu untuk mengalahkan bersaing dengan rakan mereka. Itu sebagai contoh motivasi persaingan. Seterusnya kita lihat motivasi afiliasi. Motivasi ini adalah satu dorongan untuk melaksanakan kegiatan belajar. Kita buat sesuatu, kita nak capai sesuatu sebab kita nak orang lain terima kita, kita nak orang lain akui kita. Contohnya, kalau kita dapat prestasi yang baik dalam pelajaran kita, kita dapat pencapaian yang baik dalam pelajaran kita, so orang lain akan pandang kita. Kita nak ada perasaan itu, orang lain akan terima kita, ibu bapa kita akan terima kita. Jadi yang itulah dinamakan sebagai satu motivasi afiliasi. Baiklah. Contohnya lagi, kalau kita lihat di mana sekarang ini, kenapa para remaja kita dorong untuk melakukan suatu benda yang kita rasa macam tak elok lah, kita katakan. Kita katakan remaja itu melakukan sesuatu benda yang luar daripada budaya kita. Kita ikut-ikut dengan budaya lain. Kalau kita lihat kumpulan-kumpulan ataupun golongan individu ini, mereka melakukan perkara tersebut sebab mereka nak diri mereka itu diterima oleh kumpulan yang mereka minat. Contohnya, kalau seorang itu minat sangat dengan Korea, walaupun ustaz orang Korea, ustaz pun tak ada teringin untuk jadi macam Korea. Jadi golongan ini dia akan cuba sedaya upaya dia
mengkoreakan diri dia, motivasi untuk mengkoreakan diri untuk diakui oleh peminat-peminat K-pop. Contohnya. Baiklah, seterusnya motivasi kecemasan. Motivasi kecemasan ini juga boleh berlaku bila mana manusia itu dalam cemas, keadaan cemas saja. Contoh macam mana boleh berlaku? Bila mana kita masuk kelas, kita cakap dengan murid ataupun pelajar kita sebelum kita mulakan pelajaran, ustaz ataupun cikgu akan tanya tentang pelajaran yang sebelumnya. Kita akan buat kuis, kita akan buat ujian ringkas, kita akan buat macam-macam lah. Jadi di situ dia rasa cemas dan menyebabkan pelajar ini ataupun murid ini akan mentelaah ataupun akan membaca sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Jadi motivasi kecemasan ini juga boleh menimbulkan atau boleh menyebabkan murid ataupun pelajar memberi fokus terhadap pelajaran mereka. Dan motivasi kecemasan ini juga ada di punya keburukan juga bila mana kalau sekiranya pelajar terlalu tertekan, ia akan menyebabkan mereka kemurungan, menyebabkan mereka hilang motivasi untuk datang belajar dan bila berlebih-lebihan sangat kecemasan menyebabkan hilang minat mereka untuk belajar. So, kita kena berwaspada, kena pandai memilih kecemasan ataupun tahap cemas yang kita berikan kepada pelajar kita. Ini menunjukkan bahawa manusia itu sangat berbeza. Baiklah, seterusnya adalah motivasi menghindar. Motivasi menghindar ni secara umumnya ataupun secara ringkasnya kita katakan contoh, kalau sekiranya tidak lulus, jalan nitik. Ini dulu, sekarang tak boleh jalan nitik ataupun tak lulus, kena tu, kena ni. Jadi pelajar ini ataupun murid ataupun manusia, individu, bila ada benda yang mereka tidak suka, mereka nak hindarkan daripada perkara tersebut, dia termotivasi untuk melakukan sesuatu yang sepatutnya supaya dia terhindar daripada apa yang mereka tidak suka. Baiklah, seterusnya motivasi penguatan. Motivasi penguatan ini adalah lebih kepada kita katakan motivasi pengukuhan. Kalau sekiranya pelajar itu dapat sesuatu ataupun perkara yang elok dia lakukan, capai kita punya objektif, capai satu-satu tahap tu, kita bagi dia sesuatu pengukuhan. Sama ada daripada perkataan, pujian, hadiah dan sebagainya yang menyebabkan mereka termotivasi untuk melakukan perkara seterusnya, mengekalkan momentum mereka untuk melakukan seterusnya, ataupun lebih lagi perasaan untuk dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Dan untuk pelajar yang lemah pula, mereka akan rasa kalau sekiranya pengukuhan itu dia bersifat terbuka, pelajar yang lemah pun dia akan termotivasi untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Seterusnya, motivasi yang terarahkan diri. Motivasi yang terarahkan diri adalah yang menunjukkan tingkah laku mandiri, iaitu yang bermula daripada dalam diri pelajar ataupun murid. Jadi motivasi ini yang terarahkan diri ini adalah sangat-sangat, kalau tanya bagi pandangan Ustaz, motivasi ini memang dah ada di dalam pelajar, tinggal guru sahaja menyediakan bahan untuk pelajar itu mencari sendiri. Jadi andai katalah kalau sekiranya semua pelajar kita ada motivasi yang terarahkan diri, ataupun seorang guru itu boleh mewujudkan suatu motivasi daripada dalaman yang menyebabkan murid ataupun pelajar itu mencari sendiri, nak sendiri, dia menggali sendiri apa ilmu yang dia nak, dia boleh buat refleks sendiri apa yang dia kurang dan dia nak mencari ataupun dia nak menokok tambah, dia nak menambahkan lagi dia punya ilmu. So ini adalah satu motivasi yang sangat bagus dalam diri pelajar. Jadi cukup untuk itu perkongsian kita tentang motivasi. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.